Sebab itu selalu saya sebut, Anwar yang bercita-cita untuk melakukan reformasi kepada negara kita, dia ada cita-cita. Orang lain nak buat tak boleh, saudara. Dulu saya masih ingat, waktu Pakatan Harapan bersama dengan Mahathir, kita masa itu tidak bersetuju dengan banyak cara Mahathir melantik Latifah Koya, ya, melantik ketua pimpinan negara kepala dia, peguam negara dia lantik ikut Tommy Thomas ikut kepala dia, ketua hakim negara pun dia lantik ikut kepala dia. Banyak yang kita setuju waktu itu, ya. Dan kita mengharapkan reformasi ketika itu. Sampai kita sesama kita, rakan-rakan kita, sesama kita pun kita berbalah. Ya, ada yang nak pertahankan kerajaan Pakatan Harapan waktu itu, ada yang mengkritik dengan berlebih-lebihan. Kita berbalah sama kita hanya kerana Mamat Kerala ini. Bahkan saya pernah dikatakan oleh seorang pemimpin dari sebuah parti rakan komponen, dia kata, kau jangan ingat Anwar sahaja boleh melakukan reformasi. Apakah Mahathir tidak boleh melakukan reformasi? Dia kata, berikan dukungan kepada Mahathir sekarang ni, kepada menteri. Dia boleh saja buat reform, bukan Anwar saja yang boleh. Ini pemimpin sendiri bercakap bila saya mengkritik dan menulis tentang Mahathir Mohamad waktu itu. Dan saya katakan kepada mereka, tidak ada orang lain yang boleh melakukan reform kerana kunci reformasi itu berada di tangan Anwar Ibrahim. Kunci reformasi itu berada di tangan Anwar Ibrahim. Dia saja mampu melakukan reform. Dan insya-Allah, saudara, saya mengharapkan dengan dukungan kawan-kawan, rakan-rakan kita, ya, kalau yang atas pagar, ayuh kita nak tunjukkan, ya, kita nak lihat betulkah Anwar boleh melakukan reformasi kepada negara kita. Dia tidak akan dapat laksanakan 10 bulan. Setahun tak boleh. 2 tahun tak boleh. Tapi Anwar tak minta pun 10 tahun atau 20 tahun. Bagi dia sepenggal untuk dia memulakan reformasi. Kerana bila reformasi telah mula, pemimpin-pemimpin yang lain, tak kiralah pemimpin muda mana-mana pun, lebih mudah untuk meneruskan reformasi yang telah pun disiapkan tapaknya oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mahathir gagal, saudara. Kita berbalah, orang kata, oh waktu itu geng-geng bersatu, kata apa? Oh, kau orang jadi kita je kerajaan sekarang ni, Pakatan Harapan je kerajaan ni kerana ada Mahathir. Kamu masuk politik berpuluh tahun. Terima kasih Tuan Muda. Kamu masuk politik berpuluh tahun tak pernah jadi kerajaan, dia kata. Bila Mahathir masuk saja dalam Pakatan Harapan, baru boleh kamu jadi kerajaan. Maknanya pengaruh Mahathir itu kuat. Ini hujah mereka. Saya sangkal dengan sekerasnya waktu itu. Ya, saya sangkal. Sebab akhirnya dibuktikan. Ya, kamu bertanding paling banyak kerusi waktu itu. PRU 14. Kamu bertanding paling banyak kerusi Parti Bersatu. Kamu hanya dapat 13 saja. 13 saja. Itu pun di kawasan-kawasan bandar, kawasan-kawasan yang ada orang Cina campuran, yang kamu boleh menang. Kawasan Melayu guyup. Kamu hanya mampu dapat 13 saja. PKR 40 lebih, DAP 40. Amanah lebih banyak daripada kamu. Apakah kamu kata dengan kamu ada masuk PH kamu, oleh kerana Mahathir masuk PH maka kita dapat perintah? Sorry lah, ya, kepada Bersatu. Kalau kamu tak ada waktu itu pun, kami Pakatan Harapan tetap menjadi kerajaan ketika itu. Kerana waktu itu rakyat dah lakukan perubahan. Kamu hanya menumpang. Dahlah menumpang. Ya? Kita bagikan macam orang menumpang rumah kita. Dia numpang tidur rumah kita. Ya? Kita berikan bilik tidur kita. Bilik utama tu kita bagi dia tidur. Sebab nak bagi kemuliaan. Nak angkat dia. Percaya kat dia. Kita bagi dia bilik utama. Bagi dia tidur situ. Rupa-rupanya di situ dia bakar rumah kita. Khianat tak khianat, saudara? Dia numpang tidur rumah kita. Kita bagi bilik utama yang ada aircon, tilam empuk dan sebagainya. Akhirnya dia bakar rumah kita. Khianat ke tak khianat? Kemudian dia kata, kamu jadi kerajaan dulu kerana kami. Kerana Mahathir Mohamad. Atas pengaruh Mahathir Mohamad lah, dia kata Pakatan Harapan menang. Akhirnya Allah tunjuk dan Allah buktikan pada PRU yang baru-baru ini. Ya. Tanpa Pakatan Harapan, Bersatu Pejuang bertanding sendiri, apa jadi pada Mahathir? Yang dikatakan hebat kerana dialah Pakatan Harapan boleh bentuk kerajaan, tapi Allah tunjukkan depan mata kita hasil keputusan yang lalu. Apa jadi pada Mahathir? Dia kalah di Langkawi, bukan sekadar kalah, hilang deposit di Langkawi. Kalau dia kalah itu,
Ya, kalah dengan Anwar Ibrahim. Contoh Anwar lawan bertanding dengan Gawi, dia kalah dengan Anwar. Okey lagi lah. Kalau dia kalah dengan Mahfuz Omar, okey lagi lah. Kalau dia kalah dengan Salahuddin Ayub waktu itu, okey lagi lah. Ini dia kalah dengan Mamat tu. Mamat Pah tu, yang macam Tok Mudin tu. Ahli Parlimen Negawi. Ya, yang dalam parlimen yang dalam parlimen minta MRT buat lalang laut tu. Mahathir boleh kalah dengan Mamat tu. Yang yang dalam parlimen dia kata, saudara masih ingat kan? Masa kita bincang tentang akta keselamatan dalam parlimen kan? Akta keselamatan dalam negara. Dia sebut apa? Kita bersidang dalam parlimen ini, saya khawatir dan saya bimbang. Saya minta kerajaan awasi. Apa yang kita bincang dan kita bahas di sini, kemungkinan didengar oleh musuh-musuh. Jadi kita kena jaga sikit keselamatan parlimen. Dia boleh kata macam tu, saudara. Last sekali bangun ahli parlimen daripada DAP. Dia kata, Ya Muhammad, parlimen ini buat saya langsung. Satu dunia boleh dengar. Satu dunia boleh dengar persaingan parlimen ni yang Muhammad risau ni. Pasal apa? Maksud saya mesyuarat. Mesyuarat kabinet okey. Mesyuarat kabinet memang dah dirahsiakan. Apa saja kertas kabinet itu terpatutlah OSA, Akta Rahsia Rasmi. Tak boleh kita hebahkan keputusan-keputusan kabinet. Tak tentu pasal. Itu betul. Tapi kalau dalam parlimen, kamu bagi cadangan supaya dikuasakan, diperketatkan, supaya orang tidak tahu apa yang kita bincangkan di sini. Itu idea bodoh. Sebab parlimen itu dibuat secara langsung. Tengok. Orang macam ini pun Mahathir boleh kalah, hilang deposit, saudara. Maknanya otak Mahathir ni berada di tapak kaki Mamat ni. Kalau Mamat ni kita rasa teruk lah, nak kata bodoh tak sampai hati saya. Tapi kalau Mamat ni macam teruk, mana Mahathir berada di bawah tapak kaki dia. Sebab tu saya nak bagi tahu hujah bahawa yang mengatakan bahawa kita kajian PH dulu 22 bulan tu adalah kerana Mahathir mengarut. Dan lebih mengarut lagi, orang yang kalah deposit ini, yang berada di bawah tapak kaki ahli Parlimen Langkawi ini, dijadikan penasihat kepada 4 negeri. Itu lebih mengarut. Nak cari penasihat, saudara, carilah orang yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Kita nak cari jurulatih, hantar anak kita pergi tuition, kan? Kita akan cari pusat tuition yang terbaik, yang ada track record dia, yang melahirkan pelajar-pelajar yang baik. Guru-guru yang cemerlang, kita hantar anak kita belajar kat situ. Ini lantik penasihat orang yang kalah deposit kat Langkawi dengan Mamat tu tadi. Bermakna darjat Mahathir ni lagi teruk pada Mamat tu. Itu pun kau angkat jadi penasihat kepada 4 negeri. Apa nak jadi ni? Ya? Mentang-mentang dia pakai vest warna hijau, dah jadi Tuan Guru Mahathir Muhammad. Kena sebut betul-betul tu. Kan? Sebab dia dah pakai vest warna hijau. Dia bila pakai vest warna hijau tu kena bunyi Islamik sikit. Tuan Guru Mahathir Muhammad. Macam tu. Aduh. Hai. Saya nak berehat sekejap. Saya nak bagi kawan. Ada yang nak naik ke? TYT. Assalamualaikum. Wassalam, bang. Okey, teruskan. Tak letih ke hari-hari puji? Apa dia? Tak letih ke hari-hari puji Madanon? Tak letih ni. Ni nak sambung lagi. Nak berehat sekejap. Ya. Dapat apa tu, bang? Pahala? Pahala? Pahala. Betul? Saya ni puas juga nak cari pahala ni. Ya. Senang je cari pahala. Belajar dengan Sanusi. Sanusi hari-hari buat pahala. Saya nak cuba belajar dengan abang juga ni. Boleh? Nak ajar Boleh? nak belajar dengan abang macam mana nak cari pahala ni. Cara pahala menegakkan bercakap benda yang makruf, ya. Menyatakan kebenaran. Tapi saya saya tengok semuanya tak betul juga abang cakap. Dia tegur. Dia cakap. Kadang pandangan ayah kita, kadang ada benda dia tak setuju. Bukan dia tak ada manusia. Kalau teguran kita kena terima. Tapi tak kalau ada. hari kena kencing ni macam takkan kita nak percaya lagi dengan bandar tu ni. Itu yang saya buat. Kan? Itu yang saya buat. Bila orang kencing, saya akan beritahu itu adalah kencing. Ya.
Ya. Tapi Itu yang saya lakukan. Tapi nak tanya dah. Dia kata pasal isu mana turun minyak menang hari ni, turun minyak esok. Ya, bila tu? Dia kata bila tu? 2018, rasanya 2022. 2022 tu cuba dengar macam penuh dah. Boleh dengarkan tak? Menang hari ni, turun minyak esok. Kenapa tak jadi? Yelah, waktu bila tu? Saya tak jadi Perdana Menteri. Yelah, tahun bila tu? Teruk betul abang kalau macam tu. Tahun bila tu? 2022, sebelum PRU 15. Sebelum PRU 15? Dekat mana tu? Dia cakap. Ni tengok ni abang ni petaksuk macam mana kalau tu tak ingat. Bukan petaksuk. Awak cakap berfakta. Dekat mana? Betul. Kalau awak tak boleh cakap, saya tolong jawab kan? Boleh? Boleh jawab kan. Tolong. Okey, dia ada cerita. Dia ada cerita dalam konvensyen keadilan sebelum pilihan raya. Dia kata, orang cakap kat dia, hari ni saya perintah, besok turun minyak. Dia kata, dan dia menceritakan tentang waktu dia bercakap itu pilihan raya sebelum ini, di mana harga minyak. Dan dia dah ulang baru ni pun, ceramah dia dah terbanyak kali dah. Apa yang disebut. Kemudian minyak masak. Dia bercerita tentang minyak masak selepas itu. Cuba dengar balik, dalam konvensyen keadilan, ada lagi dalam YouTube. Jadi kita kena rajinlah cari maklumat. Kalau saya nak cerita macam tu, saya boleh cerita. Tuan Presiden Tuan Man kata, kalau saya perintah, saya hapuskan PTPN. Buat apa nak bagi? Dia jadi kerajaan, dia tak buat juga. Kalau saya perintah RU 355. Kalau saya perintah RU hudud, RU 355. Boleh je kalau nak main macam tu. Tapi bukan main tu. Tapi betul dia cakap tu. Betul cakap. Habis tu kenapa tak buat RU 355? Buka habis. Lepas itu. Buka habis. Tidak ada sebab sarang minyak kelapa sawit turun. Tidak boleh diturunkan. Yang tidak boleh diturunkan kerana pihak penguasa yang di atas itu memikirkan cara menyelamatkan korporat di atas. Dan kita... Okey, dengar tak? Terima kasih kerana kau silakan. Pertama sekali dia menceritakan tentang janji dia PRU yang ke-12. Kenapa? Dia kata, saya perintah hari ni, esok minyak turun. Waktu itu saya nak buat macam mana? Sebab saya tidak menjadi Perdana Menteri. Waktu itu. Tapi sekarang ni dia sebut tentang minyak kelapa sawit. Boleh diturunkan sekarang, dia kata. Jadi yang boleh turun sekarang itu adalah yang baru ini adalah minyak kelapa sawit. Bukan merujuk kepada minyak petrol. Sebab tu aku cakap dengan ucapan tu habis dah. Aku ucap terima kasih lah kerana kau memperdengarkannya. Terima kasih banyaklah ya. Kerana kau memperdengarkan kepada hadirin di sini. Sebab tu dengar jangan sekat-sekat. Ya. Okey. Kenapa diam? Tak tahu nak buka ni dah. Apa yang mood? Saya boleh mood. Kau mic kau tu. Tak kata saya nak buka. Sembang lah. Madana hari-hari duk puji-puji kena kencing pun kilat semacam. Bodoh ni. Perkataan kencing tu biasa aku dengar dah. Jadi tak ada berkesan pun. Kencing ke tak kencing ke. Tapi memang nampak. Walano ni memang teruk betul dia punya jilat ni. Tak apa. Jilat-jilat kami jadi kerajaan. Cukup-cukup jumlah. Cukup-cukup jumlah tak jadi kerajaan. Sekarang dapat ke puak-puak dia pun naik beras terus hilang beras. Beras mana hilang? Beras tempatan. Tak kena tanya lagi beras mana hilang. Beras tempatan hilang? Apa? Datang tempat aku ni aku tunjukkan kau beras tempatan. Engkau sembah tempat engkau dah. Nak semua orang pergi ke tempat engkau. Tempat engkau tu minyak masak pun kena sakau. Kau ni hari-hari sembang macam bodoh tengok. Dia tak kekap yang beras kita orang kerajaan sekarang. Bila sebut kurang bekalan, kita kata kurang bekalan. Engkau lu bukan kurang bekalan. Engkau kena sakau. Walano ni kena bodoh gitu je lah dengan kesian. Dia ada beras lah apa. Mana ada beras kan? Tak ada lagi orang kat bendera putih tak dapat beras. Ada lagi orang kat bendera putih tak dapat beras. Kat kedai melambak orang makan kat kedai makan. Bersepak. Terjun pula dah. Turun dah bawan. Turun dah. Aku tak sempat nak bagi kau merata. Dia macam ni lah. Aku dah agak kalau dah. Nak petikan dia macam aku sebut tadi lah, mula sebut. Dia paling kuat hujah dia beras lah. Ya. Okey, baiklah. Kita akui beras tak ada. Tapi zaman Bukan beras tak Perikatan ada, Nasional beras yang berkurang. ada PAS.
kurang bekalan. Ya, kita akui. Kurang. Kita Tak akui, sampai benda tu. ke banyak At least tempat. kita cari ke mekanisme nak menyelesaikan masalah tu. Tapi masa zaman Perikatan Nasional yang ada PAS dalam tu, arak tu kak jadi arak timah. Awak hampa tak petikai dia tu. Hampa jadi setan isu kan dia tu. Semalam pun Anwar dah umum Masa ada- suntik. Anwar suntik lagi 400 juta kepada farmer untuk banyakkan lagi beras tempatan. Itu kita buat kerja. Betul. Bab beras tu insya-Allah lah kita doa baik-baik kerajaan ni cari mekanisme Ini siapa kawan? yang patut. RMS ni macam tak ada lain. Kawan Ada lain kita. ke? Tak ada lain ke? Kawan kita. Tadi macam tak ada lain dia. Ada. Dengar. Sebenarnya beras ada. Masalahnya sekarang beras import. Dulu orang makan beras import. Betul lah tu. Harga 32, 33. Jadi dia orang tak kenal pun beras tempatan. Bila beras tempatan sekarang dah dah tak kurang. Jadi dia orang pergi cari beras tempatan. Beras import dia orang tak pergi pasal harga dah mahal 40-50 ringgit. Sebab tu beras tempatan cepat habis di pasaran. Bukan tak ada. Kalau kau dengar penerangan daripada pengurusi Maidin tu, memang jelas lah. Ada pengurusi Maidin tu juga tahu kan. Dia kata zaman dulu, beras import murah. Aku sendiri pun daripada aku mula kahwin, memang aku beli beras import. Pasal masa tu kita mampu beli lagi beras import. Jadi kita tak tahu pun, warna beras pun kita tak tahu. Merah atau makna biru apa makna, kita tak tahu. Kita rasa beras ni sedap, jenama tu bagus, kita beli. Padahal beras tu beras import. Ramai yang makan beras import waktu tu pasal kita mampu. Tiba-tiba India sekat ekspor dia per beras, maka beras melambung tinggi. Bila beras melambung tinggi, kita dah tak mampu. Sebab naik RM8 kenaikan dia. Kita dah tak mampu. Bila tak mampu, ramai duk kejar beras tempatan. Ada situ yang jadi beras tempatan dah jadi rebutan kan. Jadi dia orang bimbang pula beras tempatan ni harga, dia beli banyak-banyak. Itu dia panggil panic buying tu kan. Nanti Mak Sabu kata, belilah beras tempatan, beli sepakadar untuk kita pakai sebulan. Sebab beras ni bukan beli hari-hari. Kau nak beli 10 kilo tiap hari ke? Pakailah sebulan dulu sebab orang lain nak juga. Tapi ada masyarakat kita ni, dia takut. Takut harga beras tempatan tu naik. Padahal kerajaan beritahu, harga tu dikawal, takkan naik. Jadi janganlah kita jadi panik. Beli banyak-banyak, orang lain nak juga. Nak mendidik masyarakat ni tak mudah. Kan? Pasal kita dah biasa dengan, orang beli beras import tu tak tahu beras yang dia makan tu memang beras import pun. Kan? Cuma beras import dah naik harga, dia nak beralih. Semua beralih ke beras tempatan, jadi tak cukup lah. Itu pun Anwar beritahu dia nak beras-beras yang di kamp tentera. Dia banyak guna beras tu, kamp tentera kat quarters, kat pusat latihan, askar-askar yang makan nasi kat dalam kamp. Yang itu Anwar kata tak boleh ambil dah beras tempatan ni. Kan? Jadi itu nak bagi kepada rakyat biasa. Kan? Yang itu disubsidi oleh Anwar. Yang polis, tentera apa semua ni. Jadi tindakan kerajaan buat tu adalah tindakan. Dia macam ni Bawan. Betul Bawan. Di pihak Perikatan Nasional pun ada usaha. Dia jual beras paling murah RM7 je. Jadi Kat Kedah. support lah. Support. Di Kedah. Terutama di Kedah. Harga paling murah RM7. Jadi pergi support ramai-ramai beli beras untuk tampungkan sebab beras kat kita lah ni RM13 paling murah. Tapi dekat Kedah hanya RM7 je. Sila beli. Kat situ kat Kedah datang Kedah ramai-ramai. Pergi jumpa Sanusi. Kami nak beli beras RM7. Okey. Sekian kat situ dulu. Dia nak petikai kan. Kata kencing ke apa. Muhung ke apa ke. Kerajaan hari ni. Kerajaan dulu masa depa. Depa arak timah. Ada depa petikaikan. Judi naik ada depa petikaikan. Masjid tutup ada depa petikaikan. Tak petikai. Masa tu semua baik, semua betul. Jilat habis ketiak celah-celah semua. Semua depa jilat tentu. Tentu depa tak nampak. Tentu depa tak nampak RUU 355. Tentu depa tak nampak kata arak tu haram. Tentu depa tak nampak judi tu haram. Penat judi apa semua. Depa tak nampak tentu. Matang hari ni apa semua nampak. Tapi kerajaan cari mekanisme. Terutama masalah global. Jadi alhamdulillah syukur. Bukan kata kerajaan tak buat ajar langsung. Kerajaan tak buat ajar langsung tu bohong. Kalau kita banding kes pula. Kes lama. Semua projek mereka sakau mat. Hampa tu jilat terlebih. Nama je parti tapi bertopengkan setan. Dia kerajaan.
kajian yang ada hari ni, dia ada plan jangka pendek. Plan pendek dia dah buat. Jangka panjang pun ada jangka panjang seperti mana penanaman padi 5 kali dalam masa 2 tahun. Jangka pendek tu ada, kita suruh farma perkuatkan. Mana kedai yang tidak ada bagi tahu farma kena hantar beras-beras ini. Kemudian jualan rahmah di beberapa setiap don dan juga parlimen. Itu jangka masa pendek. Jangka masa panjang dah kena tanam. Termasuk di Sarawak juga nak buat Ketua Menteri Sarawak kan. Premier Sarawak pun dah sebut dah. Penanaman padi akan bermula di Sarawak. Jadi ini jangka masa panjang. Kalau dia jadi kerajaan dulu, kalau dimulakan zaman tu dulu, sekarang ni tak ada masalah bagi kita. Tapi waktu itu kita tak ada siapa yang dulu tak ambil tahu pun. Bahkan dia melanjutkan lagi kontrak bernas tu yang jadi satu syarikat yang kontrol monopoli beras import. Dia yang lanjutkan 10 tahun. Zaman PN yang melanjutkan bernas ni monopoli beras import. Hari ni kau nak salahkan PMBI. Kau kata, oh bernas monopoli, dia boleh kontrol beras. Engkau yang lanjut 10 tahun. Jadi engkau yang buat tai, nak suruh orang lain cuci. Ini masalah dia. Masa zaman kau perintah, kau tak terfikir pun nak buat tanaman padi berapa tahun sekali. Kau tengok bawah PKR je, ni, perintah Selangor. Bukan kerajaan pusat pun, perintah negeri je. Kau tengok padi di Sekincan, tak ada masalah pun. Boleh je buat. Idea tak ada. Nanti salah orang aja. Kenapa seorang gitu orang tadi terjun Dah terjun dah lah. Putus lain. Yang bawah pun janganlah pembaris sangat. Jangan pembaris sangat. Saya cuma cakap harga paling murah. Saya tak amat berapa kilo. Harga paling murah sekali di Kedah adalah RM7. Jangan pembaris. Minta maaf lah mana tak faham tu. Minta maaf. Beli 10 kilo Jadi, untuk sebulan. Takkan nak cerita pasal untuk hari-hari. Macamlah kau beli 10 kilo untuk hari-hari. Saja je. Tak ada isu dah sebenarnya. Itu je. Okey, madam. Madam, buka mic, madam. Ya, Assalamualaikum. Salam. Tak ada nak cakap pasal beras ni. Beras ni kan, yang beras import, bukannya, bukan sebab Malaysia, yang kekurangan beras import tu kan. Beras import tu kan PMS bagi tahu semalam. Dia kata Jokowi ada bagi tahu dia 18 negara yang telah naikkan harga Walau beras. tahu apa benda tu. Dia tak tahu. Beras Vietnam yang paling mahal sekali. Peningkatan harga lah. Atas meja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah walau-walau ni mana dia faham apa kan? Dia tak tahu. Dia ingat Malaysia saja. Boleh cakap Dia ingat tak? masalah beras ni Malaysia saja dia ingat kot. Boleh cakap tak? Boleh. Bagi nak atas tu Okey. boleh cakap lah. Okey. Bawan Yes. makan beras 1 bulan berapa kilogram? Saya nak tak ramai. Saya makan 10 kilo cukup sebulan. Okey, berapa naiknya beras import tu daripada daripada RM26 naik beras import tu berapa sekarang? RM26 tu beras kawalan. Yalah, berapa naiknya? Sekarang ni kalau kita tengok beras import purata dia RM6 ke RM8 lah. Okey, 6 ke RM8 sebulan. Lebih kurang lah. Kan? Lebih kurang. Itu pun Sebulan dia kan? berat, kalau ke 10 kilo lah. Betul sebulan. Okey, 10 kilo maknanya RM8. Kalau bagi sebulan tu berapa sen naik? Itulah aku cakap tu. Kan? Bagi aku sebab tu sampai sekarang beras import naik aku masih lagi pada aku mampu lagi lah beras import. Aku tak tukar. Masih pakai beras import walaupun naik. Sebab keluarga aku tak ramai. Dan kita faham lah orang yang nak ramai ni kan. Kita faham. Sekarang ni saya tanya, berapa sen naik satu hari? Bagi lah. Bagi bagilah. 30. Bagi 30 berapa sen naik? RM6 bagi 30 kan? 5 sen Bagi lebih ya? kurang. 2 kupang lah. 2 kupang naik. Yang sibuk satu dunia tu pasal Itulah. apa naik 2 kupang je naik. Itu yang aku cakap tu seolah-olah dia beri beras tu setiap hari. 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo. Itu, Mas Abu itu kata bersabar lah. Mas Abu kata bersabar sebulan 2. Mana sebulan 2 ni kau 10 sebulan tu kau belilah untuk sebulan 2. Bang. Okey Kan? bang, nanti saya habiskan ya kita apa ni. Harga rokok sekotak berapa? Cerita lah kau. Maknanya RM7 lah kata. Tu murah lah tu RM7. Mana sebulan RM210 kan? Okey, berapa hari kita berhenti rokok boleh beli 1 kampit beras?
Orang lawan marah tu kalau bagi alasan tu. Ha. Jadi yang beli rokok tu, yang komplain pasal beras mahal ni pasal apa? Itu Rokok belaki boleh lagi. beli. Itu belaki lagi yang jaki kaki nombor ekor. Lepas itu saya nak cakap. Kata dia orang ni sekarang naik beras, semua susah kan? Kedai mamak penuh ke tidak? Wish, pasal malam gara-gara penuh. Kentucky Fried Chicken penuh ke tidak? Penuh orang kita. Kantin tempat kerja penuh ke tidak? Susah ke lagi tu? Kan? Aku tengok setero dia pun. Yang buat live tu, kembang-kembang pipi badan. Itulah cakap kan. Tak dapat macam on derita pun. Berapa sen naik? Satu hari 20 sen. Okey, bang. 20 sen tu naik. Kita makan satu keluarga berapa orang? Yalah. Katalah 3 orang makan. 20 sen naik. Mahal lagi Itu pun sementara waktu kan. Yalah, sementara beras tempatan ni penuh besok okeylah. Itu pun tak boleh bertahan. Tak, saya nak tanya tu. Naik 20 sen tu, makan 3 sekeluarga sebulan. Mahal lagi ke? Tak tahulah dia orang ni, tak tahu syukur nikmat. Itulah kita katakan. Dia orang ni, okeylah dia orang cakap sekarang ni harga gula naik. Berapa kampit kita Abang Wan guna gula sebulan? Saya tak kuat gula weh. Yalah berapa kampit? Saya selalu beli ke sebulan tu kira 2 kampit lah. 2 kampit naik berapa sen? 2 kampit kalau gula yang apa yang kita kata bukan subsidi. Subsidi RM2 lebih kan? RM2.50. Bukan subsidi lah ni kita cerita bukan premium. RM4 lebih. Berapa sen naik? Berapa sen je. Saya tak nak beli premium. Beza dekat RM2 lah, senang RM2. Okeylah RM4 lah kata 2 bungkus. Bagi sebulan berapa sen? Dia orang mana sampai tahap itu nak mengira? Itulah sebabnya dia orang ni. Dia orang ni tahu cakap aja. Tapi tak kira naik 20 sen, naik 30 sen, sehari naik 30 sen. Dan sekarang ni kita beli beras, makan keluarga kan? Kita beli rokok seorang ya. Tak bising pula. Marah walau oil suruh dia berhenti rokok, marah dia. Cuba bayangkan. Naik 20 sen bising satu dunia pasal apa? Saya pun heran lah dia orang ni. Betul tak saya cakap? Betul. Kalau kita kira betul tak? Betul lah. Yang bising. Kalau yang makan bukan harga kawalan tu kita faham lah. Kalau naik tu berdasarkan bukan kawalan. Betul. Itulah kita katakan. Kalau kita pergi ke Siam, beras tempatan dia RM50 10 kilo. Thailand mahal. Jadi rakyat dia tak bising pun. Betul. Ini naik 20 sen sehari bising. Makan satu keluarga sebulan. Rokok tu hari-hari. Okey, katalah naik RM10. RM7. Mana sehari setengah tu kita berhenti dah boleh beli tak beras import tu? Boleh beli tak? Boleh aja sebenarnya. Sehari setengah je berhenti rokok dah boleh beli beras import tu. Yang bising pasal apa saya cakap. Tapi dia marah lah kan. Kenapa nak kaitkan rokok lah. Betul kata tu. Orang Melayu kita macam tu. Yalah tak kaitkan rokok. Kau tak bising. Kita bagi contoh. Kerajaan naikkan cukai rokok tinggi mana lah. Takkan berhenti je. Rokok tu kau menterdarah seorang je. Betul tak? Abang Wan betul tak? Betul. Beras tu kita beli naik 50 sen lah sehari. Makan sekeluarga. Sebulan. Itu pun kadang nasi buang-buang kan kadang. Lepas itu orang bisnes ni bang. Orang bisnes ni bising beras naik. Tanya dia balik bang. Kau ada untung tak? Kalau ada untung, siapa yang bayar beras kau tu?
Mesti customer kau yang makan tu yang bayar beras kau.